Satu kajian menunjukkan pesakit yang pulih daripada COVID-19 namun tidak pernah divaksin menghadapi risiko lebih tinggi menghadapi masalah jantung. Kajian oleh Universiti Teknologi Nanyang itu mendedahkan risiko yang ditanggung mereka adalah 56% lebih tinggi. Antaranya termasuk serangan angin ahmar, kegagalan jantung serta darah beku setahun selepas dijangkiti COVID-19. Kajian itu melibatkan lebih 106,000 rekod kesihatan penduduk Singapura yang dijangkiti antara September dan November 2021. Lebih 900 pesakit yang sembuh masih mempunyai kesan sampingan berpanjangan seperti lelah dan sesak nafas. Lebih 300 pesakit yang tidak mendapatkan vaksin mengalami degupan jantung yang tidak normal selepas setahun berlalu. Mereka yang pulih dan menerima vaksin COVID-19 menghadapi risiko lebih rendah iaitu 11%. Risiko bagi bekas pesakit yang menerima suntikan penggalak adalah sama dengan golongan yang tidak pernah dijangkiti. Kajian itu merupakan yang pertama dan terbesar yang meneliti kesan jangka panjang COVID-19 di Asia Tenggara. Sasaran Singapura untuk memastikan meja yang lebih bersih di pusat makanan awam mencapai hasil memberangsangkan. Menurut satu laporan Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA, kadar pemulangan dulang serta pinggan mangkuk yang terpakai di pusat penjajah kini sekitar 92%. Perangkaan ini lebih tinggi daripada 65% yang dicatatkan pada Ogos 2021 iaitu hanya sebulan sebelum peraturan wajib untuk memulangkan dulang diperkenalkan. Peraturan untuk memulangkan dulang kemudian diperluaskan daripada pusat penjajah ke kedai kopi dan pusat makanan pada lewat tahun itu. Tindakan penguatkuasaan juga dipertingkatkan mulai Jun tahun ini di mana pengunjung yang tidak memulangkan dulang dan pinggan mangkuk terpakai diberikan amaran dan dikenakan denda. Setakat 28 Ogos, hampir 900 amaran dan satu denda dikeluarkan. Laporan NEA itu juga menunjukkan lebih ramai orang didapati membuang sampah sembarangan di Singapura tahun lalu. Menurut NEA, lebih 20,000 saman dikeluarkan, naik daripada kira-kira 14,000 saman yang dikeluarkan pada 2021. Pada 2020, sekitar 17,400 saman dikeluarkan bagi kesalahan membuang sampah. Jumlah ini merupakan kenaikan daripada 14,000 saman yang dikeluarkan pada tahun 2021. Pada 2020, sekitar 17,400 saman dikeluarkan bagi kesalahan membuang sampah. Menurut NEA, ia sudah mempertingkatkan langkah penguatkuasaan di kawasan panas bagi kesalahan membuang sampah sembarangan. Misalnya di People's Park Complex dan Pasar Tika. Ia juga memanfaatkan kamera pengawasan jarak jauh di tempat-tempat ini sejak April selain mengerahkan para pegawai penguatkuasaan. Laporan NEA yang baharu itu turut menggariskan maklumat korporat, usaha kemampanan dan inisiatif mendekati masyarakat oleh agensi tersebut. Menurut NEA, ia akan memanfaatkan pelbagai kaedah termasuk pendidikan dan usaha pendekatan untuk memastikan Singapura kekal bersih selain terus menggalakkan orang ramai untuk menjaga kebersihan. Latihan ketenteraan terbesar Angkatan Bersenjata Singapura SAF di luar negara kembali dianjurkan tahun ini. Latihan Wallaby di Rockhampton, Australia itu memasuki tahun ke-32 dan yang terbesar sejak 2016. Berlangsung selama sebulan, ia melibatkan sekitar 4,300 askar dan 450 aset ketenteraan. Jalan-jalan berdebu serta cuaca yang mencabar. Selepas sebulan, askar-askar ini sudah terbiasa dengan keadaan sedemikian. Di pusat latihan Shoalwater Bay yang besarnya 4 kali ganda Singapura, mereka diuji keupayaan dalam keadaan yang sangat realistik. Menerusi latihan menembak peluru hidup, simulasi perang serta operasi terjun dari pesawat, sekitar 4,300 anggota SAF dari pasukan darat, laut dan udara berganding bahu menyertai misi-misi ketenteraan.
Peranan saya adalah untuk memastikan integrasi unit tentera udara dalam menyampaikan kuasa udara dan pertahanan kepada unit darat untuk mempengaruhi kempen darat secara tegas. Ini termasuk menyelia operasi daripada perancangan hingga pelaksanaan. This enables the SCF to train at a greater scale, a broader scope, and larger complexity than would be possible in Singapore. This is critical to the SCF as it allows us to advance our transformation into a modern and integrated fighting force. Latihan tersebut juga sangat berguna bagi anggota perkhidmatan negara sepenuh masa yang rata-rata lebih muda. Latihan Wallaby 2023 dijangka berakhir pada 15 Oktober nanti. Singapura akan meningkatkan lagi hubungan dengan Jiangsu dalam bidang seperti kemampanan dan penjagaan kesihatan. Perkara itu antara yang dicapai di bawah 16 perjanjian yang ditandatangani pada mesyuarat Majlis Kerjasama Singapura Jiangsu ke-17. Ia merupakan pertemuan fizikal pertama yang diadakan semula dan diadakan di Singapura sejak pandemik COVID-19. Menteri di Pejabat Perdana Menteri Indrani Raja menekankan hubungan kedua-dua pihak terus kekal berdaya tahan walaupun berdepan dengan pandemik. Saudara, keadaan jerebu di Singapura bertambah baik hari ini dan kemungkinan berlakunya jerebu teruk esok adalah rendah. Menurut Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA, ini disebabkan hujan petang tadi. Setakat pukul 8 malam tadi, indeks pencemaran udara PSI adalah antara 18 hingga 40 yang berada dalam lingkungan normal.